السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من عباده المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد فأوصينا وإياكم بتقوى الله والسمع لعلكم تفلحون. Yang mulia dan yang dihormati Tuan Imam Masjid yang dinamai Masjid Al-Muttaqin, dan kepada Tuan Pengurusi yang memimpinkan menguruskan majlis, dan kepada semua imam-imam yang turut hadir bersama, dan juga kepada semua ahli jawatan kuasa masjid, dan seterusnya kepada asatizah, ustaz-ustaz dan guru-guru dan pemimpin-pemimpin yang memimpinkan orang yang di bawah pimpinannya. Semoga semua itu adalah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal betul-betul kita menguruskan kerana agamanya. Dan seterusnya kepada semua hadirin hadirat, pemuda-pemuda kita yang sangat diharapkan, dengan katanya harapan bangsa, bukan saja bangsa, utamanya agama. Jadi alhamdulillah, syukur kita terlebih dulu, dan mesti kita kena syukur, terima kasih di atas segala limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, sehingga kita tak kuasa nak menghitungkan satu persatunya. Dan juga tak kuasa kita nak menilaikan mahal harganya nikmat yang dikurnia Allah Subhanahu wa taala itu. Walau bagaimana sekalipun, yang paling utama dan terbesar sekali, ia menjadikan kita ini hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Sesuai dengan masjid di sini nama Al-Muttaqin. Nah, bukan hanya sekadar nama, sesuai dengan kita juga yang menghidupkan. Nah, iaitu kita juga orang yang muttaqin. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ibadihil muttaqin. Puji-puji bagi Allah, Ia telah menjadikan kita ini daripada hamba-Nya yang muttaqin, yang bertakwa. Arti takwa hirau, beringat, berhati-hati. Nah, bahasa kampung kita panggil hera.
ambil daripada perkataan wiqayah. Waqayaqi wiqayatan. Ngaji lurah. Apa makna waqayaqi? Ay hafiza, arti pelihara, jaga. Hazira, beringat, berhati-hati. Tengok, bila kita nak buat sesuatu perkara, bila kita ada beringat, kita tidak selalu dengan gupuh gapah. Nak buat apa-apa beringat. Tengok, kita bawa kereta, terutama sekali kita jadi pemadu, driver, kan? Bila kita jadi pemadu driver, walaupun dalam kita ada memandukan kereta atau motor tadi, walaupun kita duk bercakap dengan kawan-kawan, sekaligus kadang-kadang tangan bawa pada belepah, tapi hati senantiasa di dalam beringat. Apabila kita nampak di sana, ternampak tepatnya ada apa dia tak selamat, dengan kakinya, dengan apa, dengan sendiri dia pergi dengan cepat, jejak brake, slow dan sebagainya. Kawan kita yang bersama pun slow sikit. No, orang ramai beringat. Itu kelimah tu mari daripada takwa lah tu. Waqayaqi wiqayah. Maka ittaqa yattaqi ittiqaan, sifat muttaqin asa muttaqin. Sakit dah nak. Lalu tu ditukarkan waw kata muttaqin, idgham muttaqin. Tu kalimah dia. Maka alhamdulillah Allah menjadikan kita ini daripada hamba-hambanya. Itu umum. Sama ada yang deraka pun hamba dia. Nah, yang beriman pun hamba dia. Yang kufur dengan dia pun hamba dia. Secara hakikinya. Tetapi kita ini dijadikan daripada hamba bukan umum, hamba yang dikait dengan takwa. Maka bila sebut hamba yang takwa, dia sendiri mensifatkan di awal surah Baqarah, bukan? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Dikhususkan, walaupun di ayat lain hudan linnas. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Sifat Al-Quran juga menjadi petunjuk kepada semua manusia. Tunjuk dalam arti menyatakan ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, ini jalan yang jahat. Jalan yang baik membawanya kepada syurga dan nikmatnya. Jalan yang buruk jahat membawa kepada neraka dan azabnya. Hidayah dengan makna mutlaqul irsyad wad dalalah. Waktu umum hudan linnas. Quran semua memberi petunjuk. Kemudian di samping itu ayat ni pula mengatakan hudan lil muttaqin. Demikian itu Quran yang dibaca itu ialah kitab. Bila itlak kitab, kerana zaman tu tidak ada kitab karangan, apalagi orang zaman jahiliyah. Bila sebut Alkitab, Quran. Allah mensifatkan Quran itu ialah hudan lil muttaqin. Ini khusus. Jadi petunjuk ni berbeza dengan hudan tadi. Hudan linnas sama-sama kalimah hudan, tapi di sana arti umum. Hudan dengan makna semata-mata tunjuk jalan. Yang baik, yang tak baik, semua dia menyata dan menerangkan. Siapa berjalan jalan yang baik, itulah dia balasannya. Siapa berjalan jalan yang tak baik, inilah dia balasan. Tetapi dia main menyata pula di sini hudan lil muttaqin, petunjuk di sini dengan makna taufik. Hidayah taufik. Maka Quran juga memberi hidayah petunjuk akan orang-orang yang muttaqin. Tak khusus. Jadi alhamdulillah kita ni daripada orang muttaqin. Maka nak panggil orang muttaqin, Allah sendiri mensifatkan dengan
allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, kita ingat sangat di awal surah Al-Baqarah tu, ialah orang-orang yang beriman, orang yang percaya dengan tidak ada ragu, tak ada berpapah berbelah hati, tetap putus, kata putus dengan apa yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, banyak tafsirannya. Setengah kata yang beriman bil ghaib ai bima ghaba anna. Mana al-ghaib bermakna al-ghaib, beriman percaya dengan yang ghaib, barang yang lenyap daripada mata kepala kita, ghaib. Kita percaya. Di antara yang ghaib siapa? Allah sendiri. Masalah kata al-ghaib. Dan lain pada tu juga apa saja cerita barang ghaib pun kita percaya. Mana? Antara lain ada malaikatnya. Tak pernah kita jumpa dengannya, yakni secara nyata, tapi kita percaya adanya malaikat. Dan kita percaya dengan para nabi-nabi, para rasul secara umum, sekalipun masa tak sempat dengan kita percaya. Dan segala apa yang dicerita oleh Allah dan dicerita oleh Rasul, barang yang lagi akan berlaku. Sepertinya di akhir zaman akan lahirnya seorang imam yang adil, katakan. Dan pula masa yang sama di akhir pula akan lahirnya Dajjal. Dan masa yang sama pula di akhir tu akan turunnya Isa Al-Masih dari langit ke bumi, di antara lainnya membunuh ke Dajjal. Itu semua perkara al-ghaib. Kita percaya. Adakah ragu-ragu? Ya ke? Adakah gitu? Tak ada. Kalau orang mukmin sebenar, tak ada. Cuma pelik gitulah. Pelik, ajib. Kan? Tapi tak ada kata ragu, syak, ya ke? Sungguh ke? Tak ada. Tu sifat orang muttaqin. Dan antara pula ditafsirkan kerana kata allazina yu'minuna bil ghaib balil mulabasah. Macam mana? Orang yang beriman, dia percaya hal keadaan mereka tu di masa yang ghaib. Ini apa? Ini satu sindiran kepada orang munafikin. Kerana orang munafik hanya beriman depan saja. Bila bertemu sesama orang Islam, amanna. Bila di belakang mata orang mukmin, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi beriman depan. Ada pun orang muttaqin sungguh bil ghaib. Mereka beriman sebagai beriman, hal keadaan mereka yang sulit daripada orang lain pun beriman. Contoh seperti kita semaya. Bukan nanti kata depan orang aja kita semaya, depan ayah bapa saja kita semaya. Itu kita semaya kerana hera takut ke dia. Dia ada kita semaya, dia tak ada kita tak. Tapi tak, kita orang mukmin tak kira sama ada depan orang, belakang orang, kita hanya tetap solat, kita solat. Puasa, kita puasa, sama ada orang yang membangkang apa dia, yang memaksa kita ataupun tidak. Itu orang panggil allazina yu'minuna bil ghaib. Maknanya baik kita berjuruh kita sama ada depan ataupun di belakang mata. Begitulah sifat orang muttaqin, berimannya bukan hanya depan orang amanah, belakang inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu bukan sifat orang mukmin, sifat muttaqin. Itu satu tafsir. Kemudian semua tu ada bagi sifat bagi orang muttaqin. Jadi alhamdulillah, syukur nikmat terbesar Allah Taala menjadikan kita masuk dalam golongan ni. Walha dalam akidah kita yang berpegang harian. Kalau ia nak menjadikan kita daripada moya kufur, apa salahnya? Moga hak dia. Kan? Dalam mengaji ilmu akidah, jaizun fil aqli, yang harus bagi Allah ialah fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Buatkan apa perkara yang mungkin, juga harus bagi dia taknya. Buat tak buat ikut dia, muka hak dia. Dia menjadi dah hamba dia, setengah dia menjadi golongan mukmin, setengah menjadikan golongan yang kufur. Tiba-tiba kita dia jadikan yang kufur, tak ada apa atas dia, kerana hak dia semua. Tapi masya-Allah, dia menjadikan kita ni masuk dalam golongan yang mukmin.
Nah, muttaqin. Ini tempat kita nak syukur ni. Nah, ni bila kita hitung nikmat situ gak, Allah nak ambil apa bayar. Nak ambil apa bayar. Dia bukan bahasa sah boleh beli. Orang yang kaya raya memiliki setara mana nak beli tak boleh. Bila dengan tak kehendaki Allah. Tengoknya kalau orang tu kufur, mati di atas kufur, nak ambil segala dunia ni wak bayar azab daripada kekufuran, Allah tak diterimakan. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Allah Ta'ala cakap dengan bentuk fardu takdir. Nah, sesungguh orang yang kufur, apabila mereka mati di atas kufur, walah hamba dia menjadikan, tapi dia buat masalah supaya nak bagi kita orang mukmin ni terasa kata Allah besar dan mulianya nikmat Allah Ta'ala bagi. Sehingga dia kata macam mana? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang telah kufur, kemudian mati di atas kufur, dia kena kait situ. Ada pun kufur tapi hampir mati, mereka beriman. Masya Allah, tu nikmat terbesar. Mati atas kufur, Allah buat fardu takdir. Law anna lahum ma fil ardi jami'an. Fardu takdir kalau sekira bagi mereka itu yang kufur tu semua barang dalam muka bumi ni jadi milik kepunyaan dia. Apa ada ke orang milik semua muka bumi? Allah, seekar dua ekar pun dah tak kuasa nak beli dah, mahal atas dunia ni. Sekira kalau mereka milik ma fil ardi jami'an, semua barang dalam muka bumi ni semua milik kepunyaan dia. Bahkan tambah lagi wa mislahu ma'ahu, dan satu lagi umpama jadi dua. Masalah tu dua dunia lah dia milik, fardu kata. Liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah, supaya mereka nak buat fidyah. Dia kata fidyah, supaya mereka nak buat tebus, nak bayar denda mereka jatuh azab kerana mati atas kufur, janji daripada Allah kena azab. Maka mereka ingatlah kepada kepunyaan mereka sebegitu banyak dunia dan segala lagi untuk nak bayar, tebuskan. Allah Ta'ala kata macam mana? Fardu kalau begitu banyak pun ma tuqbila minhum, nascaya tak diterimakan daripada mereka itu. Ada ke manusia kaya rasa begitu mau? Sekaya-kaya atas dunia ada ke milik dunia? Tak ada. Fardu kalau begitu pun Allah Ta'ala kata ma tuqbila minhum, tak diterimakan. Apa tu nak terima apa? Iman. Masya Allah, bila beriman, iman tu boleh menggugurkan segala kesalahan hak dulu-dulu. Sebab tu ayat lama yang pula, qul lilladzina kafaru iyantahu, kata oleh Muhammad kepada orang yang telah kufur itu, jika sekira fardu, jika sekira mereka berhenti daripada kufur itu dengan bahawa mereka tu beriman, katakan, jawab pula katanya, yughfar lahum ma qad salafa, diampun bagi mereka barang kesalahan yang telah lalu. Masya Allah, ini nikmat besar. Kufur sepanjang umur, akhir-akhir dengan taufik dari Allah mengucap dua kalimah syahadah dengan eloknya. Lepas pada itu tak sempat untuk nak semaya mati dengan gitu. Allah yughfar lahum ma qad salaf. Tu keistimewaan. Nah, tiba-tiba kita dari asal lagi. Masya Allah, dari nenek moyang kita berlapis-lapis, kita ni cucu cicit, turun menurun, nenek moyang kita beriman sampai kepada kita iman. Masya Allah, sampai ke kita yang masih ada sekarang, kita masih dalam beriman. Ini kata nikmat terbesar. Nak ambil apa nilai? Ini syukurlah. Oleh itu pada kita orang muda-muda, nah, samalah kita orang tua. Kita orang tua ni duk memikir kata dah kita lama dah duk merasai nikmat dunia kan. Kalau kita nisbah kata gak, dengan nak pergi ke akhirat tu duk rasa sebab tak jauh dah. Kita lakah mai dah 60, nak pergi 60 lagi tu duk rasa boleh jadi hukum akal, tapi gak kalau hukum adat tak jadi hukum mustahil dah tu. Umur berapa sekarang? 60.
Berapa sekarang? 70. Boleh duduk lagi 70 lagi dah. Itu kan. Kalau ada lagi pun ada sebagai ada lah. Aku duduk merakak gitu lah. Gak tak ada arti dah seolah-olah kan. Nah, tu ayat tenasbah kita kata tua. Sebab tu dia fikir dia tu berasa dekat. Kita tilik pada alam maridah ni. 70 dah kita duk rasa nikmat dunia, ngana hidup 70 lagi duk rasa tak lagi dah. Jadi rasa dekat. Tapi kita orang muda ni masih rasa jauh. Kerana kita orang muda lagi. Nah, kita ukur dengan orang tua kita masih ada duk rasa kita ni jauh lagi orang tua dululah, salahnya gitu. Tapi tidak. Pihak balik-balik ke alam akhirat ni tak seperti balik mari nah. Balik mari dia tersusun lah. Abang mari dulu, adik mari ke dia, ada itu ke? Tak ada pak tua muda pada anak, ada tak? Ada dua beradik, si Muhammad, si Abdullah. Ni nama apa? Muhammad. Ni nama apa? Abdullah. Nama dua ni. Abdullah ni pak, Muhammad anak. Kan Muhammad umur apa? Muhammad umur 50. Pak umur 30. Ada ke pak muda pada anak? Kalau orang pandai, ada pak penakal. Tak ada masalah. Dah itu kan. Kalau pak betul, tak boleh terima kita kata. Ini cara kita keterangan dalam mengaji. Nah, kalau pakai pak tu pak kandung tak boleh jadilah nah. Tu mustahil. Ini mustahil. Tapi bila pak penakal ada masalah. Baik. Itulah nak menyatakan bahawa sama ada kita orang muda, orang tua, sama je. Bila kita orang beriman, kita ada punya nikmat yang terbesar. Oleh itu banyakkanlah kita syukur. Dengan syukur inilah kita hadir dalam majlis-majlis ilmu syarak. Nah, untuk kita mendengar, untuk kita ambil pengertian. Kalau kita kurang faham, kita tanya. Dan semoga menjadi kewajipan pihak yang pandai tolong menerangkan. Kerana hidup kita ni bila ada terang macam pelita ni, kita duduk dalam ada pelita, nak ada terang lah kita walaupun malam yang gelap. Tengok ni kalau turut malam ni malam yang gelap. Tapi gelap pun kerana ada pelita. Dalam masjid, di rumah, kok jalan, tengah jalan, di mana tempat liku-liku sekarang ada pelita. Elektrik cerah. Ni yang kita boleh berani bila pergi dalam cerah. Cuba dalam gelap. Berasa juga seria-seria. Takut-takut dengan kerana gelap tu. Begitu kita duduk gelap dalam agama ni. Kita nak letak diri tak kena, nak berjalan pun tak tahu ke arah mana kita nak tuju. Moga gelap. Lalu itulah ilmu merupakan pelita. Itu dia di antara lain. Lalu tu klik kepada tadi, syukurlah kita Allah Ta'ala menjadikan kita ini ibadihil muttaqin, hamba yang bertakwa, yang sifatnya ialah percaya dengan yang gaib ataupun percaya hal keadaan ia ketika gaib pada apa dia percaya. Tidak percaya tu buat-buat saja depan orang. Itu sifat munafik. Lagi tambahan lagi wa yuqimunas salah. Itu tambah amalan. Dan apa dia mendirikan solat. Kerana kita maklum selaku hamba, bila hamba agak mestilah ada menzahirkan sifat ubudiyah kehambaan. Tengok orang jadi hamba. Tak sah kata jadi hamba sekarang ni hamba manusia dah tidak ada kan. Kalau dulu ada lah kita dak mengaji bab sahya, dalam Quran ada sebut au ma malakat aymanuhum, ataupun barang yang milik oleh tangan, yakni sahya yang dimiliki oleh tuan penghulu. Tengok hukum sahya macam mana. Nak buat sesuatu kena dengan izin tuan penghulu. Nak keluar pada rumah, nak ke mana-mana hajat, kena minta izin daripada tok penghulu. Kalau pergi dengan tak izin tok penghulu dikira deraka. Bila sahaya yang deraka, walau musafir jauh beribu kilometer sekalipun tak diberi rukhsah. Nak semaya qasar tak boleh, nak menjamak tak boleh. Sebab apa? Dia kata maksiat bis safar. Tengok. Tu hamba sesama manusia tu. Kerana deraka pada tuan penghulu, siapa apa dia kemudahan hukum tu tak dibagi. Dan pula sahaya dia nak jual beli cara dia tak boleh. Tak sah nak jual beli. Sebab apa? Nak sah jual beli dia kena milik. Nak jadikan bayaran, kita milikkan bayaran ataupun kita terima wakil daripada
pemiliknya. Maka diri saya sendiri tu, diri dia sendiri tu milik bagi Tok Mengulu. Sebab tu tidak sah dia nak jual beli cara dia dengan tak izin Tok Mengulu. Itu kita tengok saya hamba sesama makhluk baru tu. Apa kata secara hakikatan kita hamba siapa? Bila tengok cara hakikat kita hamba siapa? Hamba Allah. Walaupun kita jadi pemimpin, kita jadi rakyat, jadi raja, jadi apa saja pembesar pun, ada lagi yang maha besar, maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam ucapan kalimah istirja' kita hidupkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila berlaku sesuatu kecemasan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalimah diucapkan ketika berlaku kecemasan. Sama ada berlaku kemalangan, berlakunya kematian, berlaku kecemasan. Hatta zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia duduk dengan seorang isteri dia Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba pelita tu padam. Pelita duk pasang tu padam. Bila padam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aisyah kata, "Ya Rasulullah, sekadar padam pelita tu inna lillah dah. Kita dah ingat berita mati," dia kata tu dah. Si Khalid mati dah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayah meninggal dah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak ingat yang tu je. Pelita padam pun inna lillah juga. Kata Aisyah, tiap-tiap sewaktu yang menyusahkan hati, itulah semua dipanggilkan kesusahan. Tak kesusah mati pelita. Tapi kalau kita cuba ni, dia bercakap gini, cuba mati pelita, macam mana? Tak tubik innalillah. Betul kita dah. Ya, ni apa sebabnya? Tu. Tak lagi innalillah tu dulu. Tu nak menyatakan kata apa? Jadi cepatnya bila berlaku sesuatu, inna, sesungguhnya kita ni lillah. Lam li apa? Lam lil milik. Kita ini lillah, kepunyaan bagi Allah. Bila kita kepunyaan dia, apa tadi ikut dia, wa inna ilaihi raji'un. Dan bahawa kita ni akan kembali kita semua kepadanya. Dan kita hak dia. Itulah makna kata kita tengok di segi hamba, sesama hamba makhluk pun kena taat setia dah kepada Tuhan Pengulu selama tak bercanggah dengan hukum syarak. Begitulah juga kita sebagai anak makmum, kita taat dan patuh dengar apa kata-kata imam pemimpin kita. Tu sesama kita makhluk. Kan? Bila kita langgar, maka kita dikira satu kesalahan. Apa kata kita dengan Allah? Tuhan Sayyid yang hakiki huwa Allah. Hamba yang sebenar-benar ialah semua kita makhluknya. Hamba dia. Bila hamba dia, mestilah kita kena senantiasa beringat dan berhati-hati dah hamba nak buat berapa. Sudah ngantuk mulu lah. Lalu tu kita adakan solat. Apa pula bila semayat? Aqimis solat li zikri. Di antara semayat itu apa dia? Untuk ingatkan aku. Kita ni tengok orang muda-muda, kita suka main lepas asar sementara maghrib, kita sudah solat asar siap-siap, tu medan main. Tapi medan main pun hati ingat pula maghrib bentar lagi kita berhenti. Tengok orang muda-muda, panggil tak lalai. Main sungguh main sampai masa berhenti kerana kita ni nak maghrib dah. Solat maghrib ada lagi, sambung lagi. Nanti lepas isya selalu, lepas isya tunggu, lepas isya sambung main je lagi. Jadi arti kita tak lalai. Main. Ingat, aku tidak semaya lagi ni. Tak solat lagi. Tunggu sebentar. Tunggu lagi. Ambil. Hadap ke belak Allah. Mana kita ni ada lak. Kita ada ni ada lak. Orang tani kanya dia ada lak kata kita ni. Orang tani cakap lagu tu. Kita duduk menjadi ada lak kata. Apa lak? Dia kerak daripada kiblat tu. Kita ni ada lak kata duduk ni. Duduk ni tak ada lak langsung kata orang kata. Mula tak faham juga gapo lak. Dia kerak daripada kiblat. Kerana kiblat ni mana berada? Main kita suka ria siapa puyah panggil hadap kiblat,
Allah. Jadi panggil ada lat kata. Tak kata ke? Menego siapa punya habuti berada semaya Allah ada. Jadi ada lat kata. Jadi pada kiblat tadilah. Tu wa yuqimunas salah. Dah kita hamba mesti kena ingat kepada Tuhan. Tu adakan yuqimunas salah. Lepas tu bila kita ada harta benda, wah mai pula wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang ada harta lagi pula nikmat tambahan harta, maka mereka belanja kepada jalan diredai Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka nafkah belanja kepada jalan kebaikan. Jadi daripada situ kita perhatilah Quran bila sebut solat tak asing daripada sebut zakat, sebut harta. Nah, aqimus salah wa atuz zakah. Sebab itulah masa Abu Bakar radhiyallahu anhu masa dia jadi khalifah. Ijtihad dia. Apabila masa dia jadi khalifah, masa dia tu sangat kelam kabut sangat. Bila lepas pada jadi khalifah, masa dia banyak jadi murtad. Tengok di zaman sahabat sedih jadi murtad. Kan? Di zaman sahabat jadi murtad banyak. Ini merupakan ujian dari Allah. Tengok begitu. Bila masa Rasulullah SAW tu mula-mula dia bangkitkan jadi Rasul, dia berdakwah mula-mula. Orang masuk pertama tu kemas sungguh kata. Dia masuk dengan hati yang menerima 100%. Bila dia terima tengok ujian tu dia tak tahan apa dia. Tahan dengan ujian. Maka orang ni kukuh sungguh. Tapi bila lama kelamaan jadi orang agama kau bersinar, kau berseri, kau menengkah. Sampai akhir tahun yang ke-8 Hijrah, kalau kira masa dia jadi Rasul Nabi sudah pun 21 tahun. Kan? Bila tahun yang ke-8 buka Mekah. Bila buka Mekah tengok tu berduyung-duyung masuk Islam wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka berduyung-duyung masuk kalau ada ketinggalan dah dalam Mekah keliling kelalanya pakat berimeh. Kemungkinan berimeh ketika tu kerana kalah. Dia tak serupa dengan orang berimeh hak sebelum. Berimeh hak sebelum siapa berimeh kena azab lah. Siapa berimeh ada kena bunuh, ada kena seksa, kena macam-macam, tapi mereka tetap berimeh. Orang ni kemas sungguh. Sebab dia berimeh kerana hati sungguh. Adapun di belakang ni kerana kalah dah. Bila kalah kan akak berimeh wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Kita sukalah lah. Oh ni berimeh belakang. Tapi lepas pada tu ujian dari Allah mai pula. Soalan apa ni? Nak tehkan supaya boleh tahu berimeh berapa persen hak sungguh. Sungguh ke tak sungguh? Berimeh kerana kalah boleh jadi. Apabila pak mati Rasulullah SAW, pak timbul selalu yang mengaku diri jadi Rasul. Nah, sebelah balik Riyadh Najdin, Musailamatul Kazzab. Dan ada pula seorang perempuan mengaku diri Nabiyyah. Dan sebelah balik Yaman ada berlaku juga jadi mengaku diri jadi Nabi. Keliling. Ini apa ni? Merupakan ujian dari Allah. Tak samalah cerita pahaman tu. Pahaman ni semua tak apa. Kita tengok di sudut hikmah. Semua ada hikmah. Allah ujikan. Bila kita banyak orang beramal, banyak kita orang mengaji agama, ujian masalah. Supaya apa? Nak tahqiq ilmu. Zaman ke zaman je begitu. Mari ujian Musailamatul Kazzab jadi Rasul. Berapa pengikut-pengikut dia? Beribu-ribu. Situ sini. Terpaksa Abu Bakar kena seru balik supaya kembali kepada iman. Tak mau. Tak mau siapa jadi berlaku perang. Dengan kaum murtadin. Dengan siapa? Tenin. Hak yang ditunataka, yang dikena bunuh, ada hak bertaubat balik. Akhir tenin daripada tu. Bila tenin dah daripada kaum murtadin jadi mukmin balik, timbul pula di kalangan muslimin itu ada kaum pula al-mali'una liz-zakah, tak mau keluar zakat pula. Zakat tak perlu lagi kerana zakat itu dalam zaman Nabi je sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa nak adil lebih pada Nabi, tak boleh kata bagi, jadi joli pula. Macam-macam pula tak mau keluar zakat. Ini golongan muslimin. Bila timbul begitu, ijtihad Abu Bakar radhiyallahu anhu kena panggil mereka supaya bertaubat dan keluar zakat seperti dulu. Tak mau juga perang, kena perang. Bila ijtihad Abu Bakar kena perang, Umar pada awal dia tak nampak radhiyallahu anhu. Umar kata macam mana kita nak perang zaman Rasulullah kalau tak ada perang yang kita keluar zakat. Lagi pula masa tu dia keluar zakat, takut tak keluar. Macam mana ni?
Umar tak nampak. Ni kerana tidak ada nas, orang panggil. Tidak ada nas. Nah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ijtihad dia macam mana? Dia kata, aku tidak mengasingkan apa yang disertai oleh Allah. Apa maksud dia? Jadi bila Allah Ta'ala sebut aqimus salah, selalu ikuti wa atuz zakah. Dengan ayat ini, wa yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setengah daripada infak hak wajib ialah zakat. Arti Allah sebut sekali semaya dengan zakat, semaya dengan zakat. Ini ibadat badaniyah mahdah, ini ibadat maliyah mahdah. Allah Ta'ala sebut sekali dua ni. Jadi bila masalah orang tak semaya, tinggalkan semaya, mereka kena perang. Tak hadirkan apa dia jemaah masa tu. Kan? Maka dalam tu suruh perang. Bila mereka tu tak semaya, pas ni tak keluar zakat, sama dengan tak semayanya. Tu ijtihad Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka apabila Umar dengar, wallahi aku pun setuju, nampak juga. Tiap ijtihad tu mula timbul, tidak timbul masalah tu. Kerana bila tidak ada nas, yang manggillah ijtihad boleh orang yang berkenaan. Setuju Abu Bakar dengan Umar. Lalu tu diperintahkan perang dengan kaum. Maka mereka bertaubat. Lena masa tu. Itulah nak menyatakan bahawa setiap zaman dia begitu. Bila mari semua keadaan tu orang nampak yang lenik beramal, ujian mai selalu. Apa kita ni lah, kemarah hujan bah banjir gitu dah. Mesti kemarah susah cara kemarah. Allah kini kota kemarah. Bila mai hujan kuat, susah cara hujan. Lah ni lah. Walaupun itulah di antara kita untuk kita ambil iktibar dan kita terima kasih di atas Allah Ta'ala menjadi kita ni hamba yang muttaqin, yang beriman dengan yang gaib, dan juga pada mendirikan salat dan menginfakkan harta kita qadar mampu bagi kita. Itulah di antara laluan kita, sementara kita nak sambungkan dengan soalan yang telah dibentangkan tadi. Maka bolehlah kita sambungkan soalan tadi sebab ulangi sekali lagi. Soalan berkaitan qada solat. Pertama, solat yang sengaja atau tak sengaja ditinggalkan, adakah wajib qada segera? Yang kedua, selepas belajar dan tuntut ilmu berkaitan solat, dirasakan banyak yang tak betul dan mungkin tidak sah. Nak qada juga, dan macam mana cara qada yang betul? Baik, cukup dulu. Jadi alhamdulillah bina di atas tadi, kita orang muttaqin di antara lain amalan yang kita dalam amalan harian, kan? Tak dapat tidak kita. Walau jadi apa sekalipun, kita mesti kena menzahirkan sifat ubudiyah kita kepada Tuhan dengan adanya rakaat, tunduk, sujud. Tengok, orang yang tidak Islam pun dia ada juga sujud. Tapi sujud pada lain pada Allah, kan? Kita la ilaha illallah. Ucapan kita pun tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tu ucapan. Arti dia pun pegangan kita. Tidak ada yang lain berhak disembah kecuali Allah. Iktikad begitu, mulut pun ucap gitu. Serta pada zahir buat sungguh. Kita solat, semaya. Sembah siapa? Sembah Allah. Tak ada kosak sembah yang lain. Kalau kita duk solat, niat kosak sembah ke batu di Kaabah di Mekah, kufur kalau saat itu. Tak ada kita rasa macam tu. Dia nak nyata kita orang mukmin tu berserta. Mulut kita mengaku la ilaha illallah. Capu Muhammadur Rasulullah. Kan? Mulut mengaku. Maka aku yang mulut, makna dia dalam hati kita pun ya. Supaya mulut kata, tak supaya dengan orang munafik, mulut je kata, hati dah. Sebab tu Allah kata wa ma hum bimu'minin. Mulut je mengucap nashhadu innaka la rasulullah, tapi hati tidak. Kita orang mukmin dah, mulut ucap, hati sama dengan ucapan mulut tadi. Walaupun kita kata la ilaha illallah, tak ada ikuti dengan Muhammadur Rasulullah. Ada yang kata ucapan Yahudi. Ucapan Yahudi tak ada di lidah, tak ada di hati. Kita orang mukmin la ilaha illallah, tak ada Muhammadur Rasulullah diucapkan lidah, hati berlazimat Muhammad Rasulullah. Dah itu. Itu. Kemudian lalu tu kita pun aman dengan solat. Tiba-tiba adalah ketinggalan. Ketinggalan beberapa sebab. Sebut dalam perkataan ketinggalan ni,
terbenarnya dulu semaya, lepas tu tinggal. Dan terbenarnya tak ada semaya dimula lagi, baru mula start. Terbenar semua tu tak? Dan terbenar juga dalam kita duduk semaya sebanyak, dia ada ketinggalan di celah-celah tu. Tu baik masalahnya 3 bentuk. Ada apa? 2. Terkadang tinggal kita tu dengan sengajanya tinggal. Terkadang tidak dengan sengaja. Tak sengaja tu ada kalanya dengan terlupa, ada kalanya tertidur. Maka tu baik mari nas. Hak nas dalam hadis marinya man nama an salatin falyusalliha idza istayqaza. Satu riwayat. Siapa-siapa tidur, yakni jenera maksudnya lah, kita sini panggil jenera lah, panggil jenera dak orang Kelantan ni. Jenera jenera sama kita petani lah. Nah, kalau setengah ke atas tu panggil lain lah. Panggil lena. Panggil lena tak? Selangor. Panggil lena lah. Selangor panggil lena. Kalau panggil jenera dia faham tak sana? Tak faham tu. Mereka orang Kelantan. Orang Kelantan duduk sana tak apalah. Dia faham 2 bahasa. Siapa-siapa tertidur, yakni jenera. Sama ada jenera tu di dalam waktu dah ataupun sebelum. Jenera jaga-jaga habis waktunya. Hingga agaknya berbeza huraian sedikit. Kerana kalau kita tidur sebelum masuk waktu, masalah zuhur hari ini pukul 1 20 minit ataupun pukul 1 19 minit contoh saja. Kita nak tidur sebelum tu, maka tidur sedikit sebagai qaululah. Apa tidur-tidur terus tak jaga-jaga asar. Itu nyata sangat, kata tak sengaja. Ada orang ni berasa penat sangat, zuhur dah sebenarnya, zuhur dah tapi Allah tak penat sangat ni, berasa mengantuk sangat ni. Letaklah belakang sekejap, kepada letak belakang. Letak belakang saja kali dengan tubuh lah. Ni apa yang majaz, nak letak belakang sikit. Pas tubuh tak lain tak belakang saja. Tak, ni majaz kita panggil. Min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Letak belakang sebentar. Letak nak tidur sikit boleh setengah jam ke 20 minit pada bangun semaya. Apa selalu. Ini pun panggil masuk dalam kata tidak bersalah. Sebab apa? Sebab kita nak tidur pun biasanya kalau kata nak tidur setengah jam, biasa setengah jam bangun. Ataupun kita besar pada lain nak tidur sikit ni ngantuk sangat, panas tegak deh. Nak tidur dia setengah jam, nak semaya zuhur. Ini pun tak apa. Kita tidur, demo terlupa nak gerak kita. Tak jaga asal. Ini masalah tak sengaja semua tu. Satu lagi, man apa dia tu, man nasiya salatan. Gunanya terlupa tu. Siapa lupakan sesuatu solat, falyusalliha idza zakaraha. Naklah sembahyang ia apabila ingat. Terlupa. Lepas tu tak ada semaya, terlupa. Naklah semaya apabila ingat. Maka lam pada falyusalliha dipanggil lam lil amr. Al-amru lil wujub. Asal bila tidak ada sarif, tak ada yang memaling kepada lain, klik pada asal, ama lil wujub. Bermakna qada itu wajib. Naklah. Nampak dia tafsir tanah. Falyusalliha iza zakaraha, nasbahnya man nasiya. Falyusalliha iza istayqaza. Naklah semayang apabila jaga, nasbah dengan tidur. Maka falyusalliha ay wujuban, wajib. Nasbah dengan hak wajib. Au nadban, nasbah hak sunat. Mana? Zuhur ada rawatib dia. Begitulah 5 waktu ada rawatib. Hak wajib qada, hak sunat qada. Falyusalliha ay wujuban, nasbah dengan hak wajib. Nadban, nasbah hak sunat. Sudah. Kemudian timbul satu soalan. Bagaimana hak nas di atas terlupa? Hak nas dalam hadis di atas tertidur. Bagaimana kalau sengaja tak semaya tu? Adakah wajib qada? Di sini tu baik dah lah. Tu baik khilaf dah lah. Bila tidak ada nas yang sarah gitu tu baik khilaf lalu. Setengahnya pakai zahir. Bagi panggil az-zahiri, daud zahiri.
Antara mereka berpegang dengan zahir, hak nas yang warid suruh qada ialah masalah terlupa. Hak nas yang warid masalah qada antara masalah tertidur. Ada apa sengaja tidak ada nas, arti tak perlu qada kata dia. Sebab tak ada nas yang warid. Tu buah dia. Tapi kita jangan berhenti sekat tu. Berhenti sekat tu orang muda tu, hak ni hak nak Orang muda kata, tak ada orang muda ke tua apa. Tak kena kata, hak ni, hak dok nak ngaji ni. Ni tak so semua wajib qada tak royak dah. Berayak ni kena ni. Kau dulu je beradu lagi nanti tu kau dengar dengan wisu. Dengan tak suk dengan kelain perak ni. Yang tak wajib qada sebab apa? Satunya kerana itu puas tidak ada nas tadi. Yang kedua pula ilat lagi hak beratnya. Sebab nak royak besarnya tinggal semaya dengan sengaja. Siapa besar nak bayar tak boleh. Qada ni arti bayar. Qada udain, bayar hutang. Bila kita ada kes, kita ada kesalahan, kalau boleh bayar bagi yang kaya tak ada masalah. Salah besar tahu mana boleh bayar tak bayar. Tak itu kan? Tapi dia kata kes ni terbesar tak boleh dibayar. Ni berat. Orang kaya pun buat apa tak boleh lah. Nak bayar tak boleh bayar. Berjuta, milion tak boleh bayar. Tak berat. Beratlah. Tapi kalau milion apa boleh bayar, rela kita bergadar apa nak bayar. Supaya asal lepas kes. Ni tak boleh bayar. Yogi kok tu ilak dia antara lain. Nah, tak ada menunjuk atas kata tak zahir, maksudnya tak zahir. Az-zahirnya masalah di atas hak lupa tadi. Tapi nak ayat tu besarnya orang tinggal sengaja tak semaya ni. Besar. Tak seperti itu tadilah. Kalau kita kata contoh kita misal lagi. Kita sebagai tokek taukil, wakkala yuwakkilu taukil. Jadi Melayu apa tokek. Taukil. Sebab tu orang yang kerja kita panggil wakil. Koli. Wakalah. Koli bukan koli wak goreng. Nah dah. Koli mai daripada Arab wakalah. Orang Timur wakil daripada tuan. Tuan ni taukil kepada dia. Sebab tu kita jadi koli. Kalau koli dalam berjual beli, tak boleh kita nak jual cara kita. Kena tanya tokek. Tokek letak harga. Ini 10 riyal, ini 20 riyal. Tak boleh tawar, harga mati. Saing kita mari. Tak boleh kalau 8 riyal. Kita faham tak apa kuih dengan mu. Jangan kena tanya tokek sebab bukan hak kita. Kita sebagai terima wakil saja kerana bukan harta kita. Tokek ni saya ni. Saya terapak dengan saja. Dia minta macam mana? Dia minta RM8. Boleh tak? Tokek kata saya mu tak apalah untuk saya mu. Baru kita muncul tokek beri. Itu. Jadi panah-panah cara kita tak boleh. Sebab kita ni terima wakil. Tiba-tiba kita sebagai tokek, kali kita yang harap 100%, tiba-tiba dia mengkhianati kita macam mana rasa? Kita cabut selalu dia tu. Kalau kita denda pula dia, kita kena harap. Begitu kita hamba Allah Ta'ala. Ada itu kan? Bila kita buat sesuatu, bukan kita tipu orang lain, dia tipu diri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimu. Tipu diri sendiri. Kemudian itulah balik kaum yang mengatakan tak wajib qada. Satunya kerana nah datang atas masalah lupa dengan masalah tertidur. Dan lagi pula ilatnya besar orang sengaja tak semaya. Siapa tak boleh nak bayar. Jadi gitu. Lalu tu kita beringat-ingatlah jangan sengaja tinggal. Yang kita lupa tak apalah. Baik. Kemudian balik kaum ni pula kata wajib qada. Dalil di atas nas tadi. Tapi ngajalah istinbat. Apa istinbat? Gunakan qiyas aulawi dia panggil. Apa qiyas aulawi? Jadi orang tak semaya, tertinggal semaya dengan sebab terlupa ataupun dengan sebab tertidur, kalau soal berdosa ke tak berdosa? Salah ke tidak salah? Hanya tak sengaja. Cuba kita jawab. Tak salah Di segi syariat Allah tak salah. Kerana kita tidak sengaja. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Hadis pula rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alai. Itu menunjukkan kata kita tertinggal dengan tidak sengaja, dengan apa dia tertidur tak salah.
Dia sampai tak salah tu kena qada. Apa kata kalau hak sengaja? Kita bawa motor, pergi berlanggar bagi orang dengan tidak sengaja. Nak pergi cari kita perlu pergi pon. Tepuh bagi orang lagi kena satu apa? Kena bayar tak? Kena bayar undang-undang. Tapi berdosa tak? Tak, kerana kita tak sengaja kita nak pergi hajat kita, tapi kemalangan jatah ke dia Allah Ta'ala je berlaku. Maka tak berdosa, kena bayar. Dia panggil itlaq, itlaq kena bayar. Tapi tak ada berdosa kerana tak sengaja. Apa kata kali kita sengaja? Sengaja tepuh tu. Hak tu ni free, tak kena bayar sebab mu sengaja. Gitu. Ke mana? Tak ada undang-undang macam tu. Hak sengaja bahkan lagi denda teruk lagi pula ada segala kira. Ini hak jalan jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala. Orang yang tinggal semaya sama ada dengan sengaja, sama ada pula dengan lupa, tertidur, wajib pada umumnya kena qada. Dalil hak dua ni dengan nas pada tadi. Dalil kata wajib qada dengan sengaja, qiyas aulawi min babil aula. Hak tak berdosa lagi kena qada, hak tinggal dengan berdosa kau sangat utama lagi lah kena qada. Dia panggil qiyas aulawi. Lagi pula ada beza. Orang tinggal dengan sengaja wajib qada dengan segera, wajib selagi. Qada wajib, segera wajib. Ada pun kalau orang tinggal dengan tak sengaja wajib qada, tak wajib segera. Masalah kita tidur jaga-jaga habis subuh. Habis dah subuh. Nak qada biarlah tu qada kaki-kaki gimana nasi kabu apa dulu, nasi lemak apa dulu, kelik mari pergi buat kerja apa dulu dah. Zuhur kaki qada sekali subuh. Tak apa. Maknanya tak berdosa kita takhirkan qada. Azan di hati nak qada tapi kaki-kaki lah. Tak apa kerana tinggal tak sengaja. Tapi kalau sengaja tinggal orang ber Allah subuh jaga. Bangun subuh dah. Jaga-jaga habis. Habislah subuh. Tak jaga sungguh dah lepas pada jenera semula tu. Ni berdosa. Bila berdosa, bangun kena qada dengan segera. Maka si kabul qada dulu. Maknanya gitu, qada dulu. Tu perbezaannya. Inilah bawakan kita, ajaran kita dan jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala. Hak sunat qada. Sunat mempunyai waktu, bila tinggal sunat qada. Begitu. Patut apa saat ni kata lagi? Yang kedua tu. Ya. Jadi selepas daripada kita semaya tak ingat dah. Tetapi nak mari ragu-ragu yang kita semaya dulu ni sah molek ke dak ni ataupun kita dak masuk majlis ilmu. Bila masuk majlis ilmu, orang duk bercara masalah rukun semaya, syarat semaya, kita pun duk teringat yang kita duk semaya. Tak serupa dengan yang duk royak. Semaya ku macam mana? Nak tanya bahasa malu-malu. Timur kita duk tapi belalah sama malu kita tanya. Maya lagi mata tak sah maya lagu tu. Lepas tu macam mana? Kena qada. Ya gini pula. Jaga. Ini kita pula balik kepada ikhtilaf ulama rahimahumullah ta'ala. Ya kita semaya dengan hati ikhlas kita semaya. Dan kita semaya pula dengan jujur betul-betul kita semaya. Tak ada dengan dipaksa. Pada awal kita dipaksa, di akhir tak dengan putih hati kita semaya. Tapi ada kesilapan, ada tempat tempat nyata kurang sah tak sah, kita pula kepada ikhtilaf ulama. Seperti tak contoh semaya kita ni kan, kita mengaji satu syarat. Rukun semaya kita sujud. Antara sujudnya iaitu pada syarat dia kena hantar anggota yang 7. Maka dia anggota yang 7 wajib buka, tak boleh berlapik dengan sewaktu yang ditanggung apa dia? Dahi. Dahi. Ada pun yang lain tak apa. Tangan tak apa. Awal lutut tentu sekali dah. Dan kaki, nak pakai sarung kaki. Tangan pakai sarung tangan. Tapi dahi wajib buka. Yakni walaupun sebahagian sejuzuk. Kalau kita lapik juga umpama tisu, kita lapik.
Kerana panas sangat ni semaya tak apa lagi zaman dulu masjid tidak ada sutuh ke apa panas, maya tengah panas. Bila sujud ke panas dahi, kita ambil kertas, kita lapik. Tapi walaupun lapik kita tebuk juga sikit. Sekira-kiranya kita sujud, kertas kita lapik, tisu kita lapik dahi tak menjadi manik yang menegahkan daripada setuh kulit dahi kita ni dengan tempat sujud. Maka tidak mengapa dah. Kalau panas sangat kita sengal dahi sikit. Wisna sini panas sangat, tak apa dah. Tapak pekuk sini, toyak sikit, tak apa dah. Kalau tutup langsung, tu di sejumhur kata tak sah sujud. Sebab apa tu? Sebab dia nak jadi kita ni ibadah besar dari semaya sujudlah sangat. Kerana sujud ni lah rupa kitanya orang yang kata merendah kita pada Allah Ta'ala. Hingga siapa nak buat rupa sujud sama makhluk tak boleh, bukan? Tapi ke Allah buat. Lalu tu nak pada bertambahnya hina, buka. Jangan berlapik. Malaikat kita lapik dengan sejadah, tak apa, ni tidak ditanggung. Masalahnya ni hak tanggung masa subuh kita tak tanggung. Subuh kita pakai mutan, kita putar ni, dan kita ada kelubung gini, ni hak kita tanggung. Tanggung yang ada dua pula, yang bergerak dengan geraknya. Ni kita bergerak turun, dia bergerak, kita bangun, dia bergerak. Ada pun subuh hak panjang. Orang tu kain 2 elok, 3 elok. Putar. Putar hak lagi apa awak sejadah. Jejak atas tu. Ya Allah, aku dah sujud atas hujung jadah, hujung ni duk putar sini. Maka bergerak ke tak kita duk turun naik? Tak, maka tak mengapa. Walaupun hujung tu kita duk putar sini, kita duk tanggung tapi tidak bergerak dengan geraknya, tak apa. Ni dak kita duk bergerak gini. Maka jumhur tak boleh. Adakah masalah ni ijma' ke ni? Bukan ijma', bukan ittifaq. Ada pula di antara yang mengatakan tak apa. Tengok setengah orang pakai subuh. Siapa tutup kat ni dah? Dia baru nak belajar pakai subuh. Ajar pakai subuh. Ada setengah pakai piyah. Orang muda-muda piyah sangat. Timur piyah sangat. Bila sujud di atas kupiyah. Sujud di atas subuh. Tadi tak ada setuh pun kulit dahi. Ada yang mengatakan sah dan memada. Sebab nak penting nak pada rupa sujud kepada Allah dengan tinggi punggungnya, ajizah dia panggil syarat tinggi punggungnya, rendah leher daripada punggung. Tak ada rupa tu. Jadilah okeylah walaupun sujud di atas belapik. Tu ada pendapat begitu. Pakali tidak semaya lagu tu tak tahu. Ni pakai sebab baik. Pakai pekuk pasal ni. Duk semaya lagu tu. Hak tu beri pada dia sekiranya dia berasa kata aku nak qada semula. Okey, tak ada apa mula. Pakai anu kata gitu. Tak ada apa. Dia orang ni macam-macam dah. Hati tipadah tak tahu ikhtilaf. Nah, begitulah bandingan yang lain lagi. Tu dia. Jadi kalau sekadar main bahasa ragu, semaiku hari tu sah ke tidak sah, maka tak mengapalah kalau kita turut lagu tu masya pula, semaya pula, takut jadi khatir asyaitani, terletihlah kitanya. Lalu tu kita hanya membanyakkan istighfar, kita buatkan yang berikut, kita banyakkan istighfar dengan Allah sebab Allah tahu kita semaya dulu betul-betul kerana dia. Tapi enggak ada silap, ada pol lebih kurang tu, semoga-moga itu. Panggil dia mari ya ke. Dia panggil kata keraguan kita. Nah, baik. Ya, boleh. Soalan seterusnya, apa hukum kesudahan bagi orang yang mati sebelum Nabi Muhammad diutuskan sallallahu alaihi wasallam? Ya. Termasuk kedua ibu bapa Nabi, jazakallah. Baik, ini setengah pada masalah akidah, tapi yang masalah furu'ul aqaid, bukan usulul aqaid. Bila masalah furu' sama ada berkaitan dengan pegangan panggil akidah, bukan berkaitan dengan masalah ibadah, amal zahir panggil amalan. Ini berkaitan dengan pegangan, tapi pegangan pun bukan masalah bab usul, bukan usul asah, masalah bab furu' cawangan. Dengan itu sebab tu sesama ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum, sebab tu sama mereka tu khilaf. Sama-sama ahli sunnah al-maturidiyah dan dengan asy'ariyah. Sedangkan sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Ini satu porok. Satu masalah cabang kaitan dengan akidah. Khilaf di mana lagi? Khilaf di masalahnya wajib kenal Allah tu dengan sebab akal ke dengan sebab syarak.
Situ dia khilaf. Sahabat tadi kita mengaji dalam akidah, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa. Kita mengaji situ. Dan wajiblah kita jawi kata atas setiap orang yang ditaklif kena paksa hukum, wajib pada syarak. Syar'an syar'an ngaji pula mansubun minal inkhafid. Gede apa? Ya gede bi syar'in, dengan syarak, dengan sebab datanya syarak. Wajiblah kena Allah Taala. Makna mafhumnya belum kedatangan syarak tak wajib lagi. Boleh kita mengaji situ. Belum kedatangan syarak tak wajib. Apa murad syarak di situ? Murad dengan syarak situ iaitu bi'tsatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkit nabi jadi rasul menyampaikan. Mula situ wajiblah kena Allah. Mana tu wajib dengan syarak. Ini siapa ni? Ini diisi Asy'ariyah. Diisi Asy'ariyah masalah makrifat, kena Tuhan. Dan masalah syariat zahir, semaya puasa, nak wajib dengan sebab syarak. Belum datang syarak tak wajib. Arti bila tak wajib, orang yang mati sebelum tak ada masuk dalam bersalah. Bina tahap ni. Kemudian Al-Maturidiyah kata masalah wajib kena ni dengan akal, tak nanti ada syarak. Sebab akal ni fitrah manusia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi akal ni boleh membeza bainal haqqi wal batil. Dengan dalil tengok bekerja pandai. Walaupun tak erti agama, bahkan orang kufur cara kerja buat pandai. Pandai beza, pandai buat kajian antara mana yang mudarat, mana yang manfaat, kan? Tak kenakah? Walaupun maka Al-Maturidiyah kata bab makrifat tak ada nanti atas syarak dengan ada akal. Jadi kalau bina atas tu mana orang mati sebelum tu kalau tak kena Allah, ni apa yang kata tawakuf, terhenti di atas Allah lah. Di akhirat esok. Tu. Jadi daripada situlah perbincangan panjang. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Setengah balik Asy'ariyah ambil daripada makna ayat tu, kami tidak menyiksakan dan tidaklah kami mengazabkan mana-mana satu sehingga kami hantar rasul dulu dia menyapa. Sudah menyapa dah, mereka menentangkan rasul tak beriman, barulah dia panggil kata undang-undang dulu. Apa kita lah? Misalnya bila kata undang-undang dulu, perkara ni tak ada apa-apa. Bila mai undang baru, kuat kuasa. Siapa hari 1 bulan 1 dia berjalan ke undang baru. Siapa pak mula tak buat salah. Belum tu ada salah apa lagi undang tak lagi. Tu bandingnya. Ni pasal-pasal belum dibangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil kata belum adanya syarak. Maka orang yang mati sebelum tu, orang mati di zaman jahiliyah, di zaman alil fatrah, maka tidak ada kesalahan. Termasuklah dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mati sebelum daripada alil fatrah. Ini putus tilik pula kepada ada waris mengatakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dibangkit dua ibu bapa dia. Lepas tu beriman, sudah tu mati balik. Jadi masalah ni perbincangan panjang. Cuma dinasihatkan kepada guru-guru yang mengajar, jangan kita membesar-besarkan masalah ini kerana takut masalah menyakiti. Dah setengah dua membesar-besarkan dua ibu bapa, mengaku juga begitu orang ini. Jangan kita membesar-besarkan, takut jadi bawa ada menyakiti Rasulullah SAW. Kan? Tengok kita kalau dah kecap bab ibu bapa kita, kok buruk kita rasa mana kita nak cucu. Kita rasa mana? Tok mu hari tu berat. Kata nak cucu kita rasa mana kita nak cucu ni. Mata agak muka nampak lain, malah cucu dia tu. Terusnya rasa sebab tu kita kali nak kecek bila temu mengaji dan temu bahdi kita rayak khilaf masalah dengan kita ni budak, bukan ulama kita, cuma duk berasa bahasa kita nak ulama tu berasa dakwah
Habis dah kita ni budak duk bawa jalanan ulama. Hurai tu ulama hurai khilaf gini. Lepas tu kena jaga kita jangan membesar-besar. Ni kadang-kadang menjadi ke isu. Membesar-besarkan. Jangan macam tu. Nah, kita mengaji hadis ada bab tu. Lepas tu ulama ada khilaf. Ini menunjuk kata bab akidah tapi lah furu' bukan usul. Hak usul dia tak ada khilaf langsung. Wujudnya Allah, adanya Allah, ada khilaf ke tak? Ada khilaf tak? Ada setengah kata tak ada Tuhan. Ada tak? Oh, Tuhan pupuk. Tuhan tu sedia. Ada tak kata Tuhan baru ya? Tak ada khilaf. Tuhan Maha Esa. Ada tak kata Tuhan berbilang? Ada. Pasal Tuhan bila? Sedia. Tak ada siapa kata sa Tuhan baru. Dulu banyak juga bergoma benar tinggal sa. Hoi. Ni mana ayat kata usulul aqaid tak ada khilaf. Semua muslimin selalu dah. Tak ada usulul aqaid. Tapi bila ada khilaf, porong. Terkadang sama ahli sunnah wal jamaah tu ittifaq, tapi gi khilaf dengan Mu'tazilah dan kumpulan yang lain pada ahli sunnah. Itu saja dah. Maka setengah daripada bab ni setengah pada masalah khilafiyah. Kalau kita pandang rojak kita, banyak sekali. Al-Hawi lil Fatawi bagi Imam Sayyuti rahimahullah taala, dia buat satu bab. Kitab mengenai dengan apa? Ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah dia panjang dia cerita. Itulah kalau kita pandang tengok kita bila masalah berlaku kita rojak kita diri. Ini kesian ke orang awal. Sebab tu menjadi kewajipan atas orang pandai kena hurai malah. Akhirlah royak malah. Jawab menyusah hati kita orang awal. Lepas tu kita pandai tengok kita bila timbul isu. Tengok masa kita. Ni masalah ada. Jadi kalau orang cerita dengan tak khilaf mana tak adil dalam meroyak. Apa tak royak jadi habis. Sebab jadi susah serabut. Itu dia Ini ni faedah kita. Sebab itulah apa yang kata kita orang pandai harapan kepada orang bawah. Nak tupai dengar, nak tupai reti, nak tupai senang hati. Tak? Bila masalah khilaf, senang. Tu dia bila khilaf dia senang. Contoh tengok ni masalah khilaf. Pesmaya kita. Hak 5 waktu, hak tu hak ijma'. Tak ada siapa kata tak wajib. Semua wajib. Siapa eka kupu. Tapi lain pada 5 waktu, ada kata wajib, ada kata sunat. Tak senang. Sudah maya isyak sunat maya rawatib. Walaupun tak ada khilaf kata tak sunat rawatib. Tapi ada semaya, ada tak semaya. Tak senang. Senang. Lepas tu witir pula ada. Ada kata wajib, ada kata sunat. Nak kata sunat, kata awak boleh tak? Tak apa, senang tak ada buat. Hak kata wajib tak buat dosa. Seperti mazhab Hanafi. Kalau terus tinggal siapa tak boleh jadi wali, pasti. Bila khilaf senang kita. Tu kata Rahman. Sebab tu kewajipan atas orang pandai kena menyatakan khilaf. Jangan main mati semata tak boleh. Apa kata kita pula yang apa kata orang nak tupai senang kita buat jadi susah. Hati ingat tahu dia bab akidah bab apa pun dia ada khilaf. Bila tangan hak khilaf dia panggil furu'un aqaid bukan usulul aqaid. Baik. Berkait dengan kencing di luar kawalan, mohon pencerahan terkait ibadah wajib dan sunat tentang wudu dan pakaian semasa beramal. Kencing ke apa saat ni? Kencing di luar kawalan. Macam mana rupa? Luar kawalan. Ya itu sini panggil kita dah. Maknanya salisil baul, orang yang selalu keluar air kecing. Itu masalah. Tu maksud kata kecing luar kawalan. Tu bahasa dah. Luar kawalan. Kita nak kawal tak boleh dah. Ni nak ya tahmu ya lemah. Tak usah nak kawal orang lain, nak kawal kecing tak lekat. Tu kan. Tu baik macam dia. Ngono main ceruk tu baik. Ni kan ceruk tak ada nak kawal dah kita. Tu dia mau tanya satu, kita nak masuk lagi. Salisil ghaid. Terkicik semua dubur dia. Tetap ada salisil ghaid dia panggil. Asal ni salisil baul, air kecing. Ada lagi salisil rih, selalu keluar angin. Serupa dengan tayar bocor. Tu bersama dia. Tu serupa tu hukum dia. Bila orang salisil baul, hukum luar biasa.
Sebab dia luar kawalan dah ni. Luar kawalan hukumnya luar juga daripada orang biasa. Kalau kita orang biasa ambil wuduk, kita digalakkan ambil wuduk sebelum masuk waktu. Maghrib ada lagi, kita ambil dah. Wuduk taruh. Zuhur ambil wuduk taruh. Tapi bila orang berlaku salis tadi, dia nak ambil wuduk, ambil tapi nak guna hak belum pada ambil wuduk belum masuk waktu, tak sahnya dia. Dia kena syarat dia kama dia pada masuk waktu. Dengan zannya ataupun dengan tahu kata masuk waktu. Tahu dah zuhur dah. Boleh cepat. Cucikan dulu apa dia hadas dia keluar, najis dia keluar tadi. Cucikan dulu, lepas tu kita apa yang kata, kalau dulu dia panggil ikat, lah ni ada cawak. Senang dah. Panggil cawak dah. Cawak lah ni dah. Kita orang tua gapo duk terkecing dak apa tu pakai cawak ni dah. Pakai cawak ni dah. Pamper. Panggil pamper. Tu dia. Kalau dulu untuk kanak-kanaknya pamper, lah ni pamper tuanya. Maka bila kita kata waktu nak masuk, tak boleh ambil wuduk lagi. Kalau kita nak semaya waktu ni lah. Tunggu bila kata waktu masuk dah. Siapa? Nyuci ambil wuduk. Bila ambil wuduk dah tak boleh pula nak berhenti lama. Putus mualak. Kena jadi kewajib mualak. Jangan apa dia senggel perceraian antara kita ambil wuduk dengan kita nak solat tu panjang pada uruf. Kecuali kita memanjangkan kerana maslahat bagi semaya. Lagi mana maslahat semaya? Lepas pada ambil wuduk, ada nanti dia mau nak qomat. Lama juga tu. Maka tu dimaafkan. Tak apa tu kerana maslahat bagi semaya. Mana kita nak semaya, nanti nak jemaah. Kena duduk tunggu juga tu. Kadang-kadang 15 minit baru qomat, 20 minit baru qomat. Lama ke tu? Tapi kalau tak ada nak jemaah, tak ada duduk tunggu lama begitu. Sudah ambil wuduk gak, siap-siap, sipalah solat sunat. Sudah gak qomat semaya. Moga tak ada nak jemaah apa ni. Tapi bila nak jemaah kena duduk tunggulah 20 minit. Maka tunggu tu macam mana lama tu? Tak apa, kerana ini maslahat bagi semaya. Tu dia antara orang salisil baul. Dan begitulah salisil rih dan salisil daming. Salisil daming lagi masalah perempuan istihadah. Dia panggil masalah salisil daming. Selalu dia keluar darah. Selain pada haid dia kira istihadah. Maka dia selalu mari darah. Dalam berbulan-bulan apakah tak berhenti, maka pula kepada adat dianya 7 hari biasa dia duk mari haid, 7 hari awal bulan masalah. Lepas pada tu terjadi selalu darah tak putus-putus, maka pakai 7 hari awal bulan haid, hari yang ke-8 jika istihadah, nyucikan, sembahyangkan, cara apa tak inilah. Sama ya tu. Itulah di antara. Boleh lagi? Sejauh manakah kewajipan seseorang untuk ini? Contohnya ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf setakat mana yang perlu dipelajari, dan mohon nasihat Allah supaya semua berminat untuk mempelajari ilmu ini di dunia dan di akhirat. Iya. Jadi dia tanya sejauh mana? Suk mata mana? Mata mana? Suk ke ana? Suk dia mati. Hasil itu umur panjang lagi panjang. Utlubul ilma minal mahdi ila al-lahd. Makna daripada situ. Menuntutlah ilmu daripada buayan. Tengok Islam mengisyaratkan, mengajarkan kita. Lahir bayi daripada perut ibu tu baik mari, apa kita digalakkan suruh buat? Suruh azan. Tengok. Apa tu kalau kita lahir di kampung bila beranak bidah serah selalu dah. Kalau bidah yang pandai, dia azan di telinga sebelah kanan. Pas azan untuk telinga budak, bukan dak azan semaya Allahu akbar gegar tu. Jerit lana budak tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa itu? Ada isyarat keluar daripada alam perut ibu ke luar perut ibu, selalu dia memasukkan kalimah apa dia kebesaran keagungan Allah, maksud selalu Allahu akbar, Allahu akbar
Walaupun katakanlah dia tu tak faham sebagaimana kita faham pun masuk dah. Bahkan bagi orang buat kaji tengok tu, bagi orang ahli dunia bukan masa dok menganu lagi dia ikat dah apa di perut. Kan nak jadi apa dia ni, nak jadi apa nama ni, ahli penyanyi. Oh ya boh lagu sini. Keluar esok jadi penyanyi besar. Dia duk dengar dah ni. Tengok dalam perut lagi, maka kita dalam Islam macam mana dah ajar. Ibu yang sedang mengandung disuruh dah kita ni apa dia tikah laku kita tu kan. Mendidik anak dalam perut tu, kita tikah laku sebagai ibu ni nak suruh kita tu menzahirkan kebanyakan dalam agama kita. Rajin membaca Quran. Kalau orang tua dulu dia pesan lagu ni, berjalan beringat, jangan dia buat godai kucing katak kucing, takut jadi badi. Orang tua pesan lagu tu. Takut badi, takut apa. Tapi bila pergi pada agama, kita sebagai ibu mengandung tu membanyakkan baca Quran, zikir dan apa. Ajar akhlak-akhlak kita. Tu. Apabila keluar pak tu mari, azan dimasukkan pada telinga yang kanan. Tambah dengan la ilaha illallah, tauhid di situ. Lepas tu pusing telinga kiri pula qamat. Tengok beritahu dah kita ni apa dia mendirikan solat. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu ada pula mengatakan setelah itu pusing ke telinga kanan pula baca inna a'tayna apa dia inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Ada katanya baca alam nasrah. Macam-macamlah. Nah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca yang tu. Tengok isyarat dah tu. Lepas tu itu mana awal selalu dah. Apabila dia mula erti tengok kita dah ajar dah dia. Hingga tak ada kata dia letak di baku sekolah, di pondok, tempat mengaji dak. Kita sebagai ibu bapa, sebagai madrasatil ula ke panggil. Madrasah yang pertama kita ibu bapa. Tengok anak kita duk makan segala kita. Adik, makan molek jangan buat gini tak baik dik. Nak makan kena bismillah adik. Kita dah ajar dah. Nah itu kan. Dia nak makan bismillah. Nak ajar anak bismillah, pak tak ada bismillah. Apa itulah nak didikkan kita dari awal lagi. Tidak ingat siapa dia besar mak kita hantar pergi masuk sekolah. Guru pula mendidik. Sampai bila? Sampainya kepada lian lahat. Tengok mati dah turun ajar lagi. Talqin ba'da dafni. Apa aja? Dia memperingatkan. Jadi masalah orang kata mengaji agama tidak ada sempadan. Yakni digalakkan kita mengaji hingga terus. Terutama ilmu syar'i, apabila itlaq ilmu doyak kelebihan ilmu dalam hadis-hadis semua tu ditangguhkan ala al-ilmi syar'i. Bila ilmu syar'i dia tubiknya ilmu usuluddin. Ini berkaitan dengan pegangan iman. Syarat dalam hadis Jibril. Tengok bila kita mengaji ad-din, agama itu melengkapi ia 3 perkara. Bila kata agama melengkapi 3 perkara. Mana? 1 iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Maka iman dalam percaraan ilmu tauhid usuluddin. Bila Islam dalam percaraan ilmu fiqh. Setiap bab, setiap robok. Lepas tu ihsan percaraan ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf ini syartun li kamalil iman wal Islam. Nak mengelak, nak mencomelkan iman Islam, dengan adanya ihsan. Ni 3 ni panggil ilmu syar'i, 3 ni. Maka bila kita mengaji usuluddin, kita kenal supaya nak beza bainal haq wal batil. Gitu juga kita mengaji fiqh, nak tahu mana pula yang sah, mana pula yang tidak sah. Kita mengaji. Dalam usul, dalam tauhid, dalam tasawuf, itu nak kenal pula dah bab batin. Kerana litas-litas kita ada hari-hari. Fikiran kita macam-macam fikiran. Kadang-kadang saya berpendapat, saya fikir begini. Maka fikiran kita cuba betul dengan syarak. Masuk ke tidak masuk. Itu ilmu syar'i. Maka 3 ilmu mana mustanadnya, tempat ambilan dia, tempat sandaran mana? Quran wal hadis. Apa? Jadi 5. Itu ilmu syar'i. Ni kerana 3 ilmu tempat ambil daripada Quran dan hadis.
Pak jadi situ. Jadi 5 ilmu syar'i. Lepas tu yang lain pada tu dia panggil alat ilmu syara'. Kita nak memahami Quran, kena kenal kalimahnya, cara nak bacanya. Tu panggil ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi'. Tu alat ilmu syara'. Maka begitulah kalau tempat kita di sana agak tempat mengajar ilmu macam ni di pondok-pondok, dia tak ada campur yang lain. Tu. Maka dalam pengajian ilmu semua dah ajar tu, dia masuklah segala juzuk masuk beza. Kalau mengaji fiqh, fiqh bab ibadah, tengok cara bab semaya, bab puasa, bab zakat, bab haji umrah. Masalah robok ibadah. Lakah lagi naik muamalat. Bab jual beli, menego apa dia, sewa menyewa, pawah memawah, berhutang, bab mudharabah, akad bagi laba, bab syarikat. Tu semua dalam fiqh kita. Sebab tu bagi orang yang nak kerja satu kerja, wajiban je kena belajar. Kalau kita tak ada nak menego, fardu kifayah saja kita belajar, ataupun sunat muakkadah nak melahu bab ni. Tapi tak ada nak kerja sekali. Tapi kalau orang minat nak kerja menego, nak kerja dalam salah satu kerja, wajiban je kena belajar bab tertentu. Tu dalam fiqh. Supaya nak jaga takut menego kita jatuh dalam riba lah, riswah lah, macam-macam. Itu kena tahu bab tu. Masalah gharak, tipu daya ke, ghash ke, tipu daya, man ghashana falaysa minna. Tu dia dalam fiqh. Betul kata bila kita nak berhenti? Kerana kerja kita tak berhenti. Berkecak kita hari-hari berhenti tak? Berapa ribu kelimah tak tahulah hari-hari. Apa? Tu mana kata bab mengaji dia tak ada tempat berhenti. Lepas tu tauhid apa nama ni, tasawuf, dia ada cara bab hati. Bab hati pula tu. Kerana kita ni ada zahir batin. Ini makanan zahir. Kita nak makan nak ada apa ni, cak halal. Tengoklah ni kan, nak makan apa tengok. Halal. Ini halal zahir. Terkadang tipu daya boleh jadi bocak weh. Tu kan. Bayar sikit-sikit, tu biar halal. Tapi masalah apa nama ni? Hak tasawuf ni masalahnya ikhlas kita dengan Allah. Khusyuk. Tu. Jadi tak sunyilah kita. Ni pada ilmu syar'i paling. Sebab tu digalakkan kepada kita orang muda-muda terutama, bahkan semua pada umumnya, iaitu kita bersabit dengan mendengar agama selalu diseru dan digalakkan. Sebagaimana kata, menjadilah orang yang alim, kalau tidak menjadi orang muta'allim, kalau tidak menjadi orang yang mendengar. Ada riwayat menjadi orang yang kasih kepada orang yang belajar agama. Tengok. Kalau tidak, selain pada tu kamu binasalah. Itulah di antara lain. Boleh lagi? Apa hukum zakat pendapatan atau zakat haji? Bolehkah uli amri mewajibkan kepada rakyat? Apa dia? Zakat pendapatan atau zakat haji. Gaji dengan haji lah ni. Zakat gaji. Baik. Ni kita mengaji dulu turut mazhab-mazhab. Lepas pada tu kita nak taklid apa tu, hal lain pula. Jadi kalau kita bercakap dalam mazhab kita Syafi'i, zakat hanya diwajibkan itu kalau bab zakat terbagi kepada zakat harta dan zakat badan, itu fitrah. Zakat harta terbagi pula berkaitan dengan peliharaan. Dia panggil masyiyah. Zakatul an'am, binatang ternakan. Itu zakat masyiyah. Ada syarat-syarat dia. Itu dalam hukum fiqh semua tu. Dia panggil bab robok ibadat. Sakut dengan peliharaan binatang ternakan. Bukan semua binatang peliharaan diwajibkan zakat. Ni masalah. Itu dia masalah. Hijau demo lah itu. Itulah. Kita kena duduk mengaji semua tu. Itu lah. Cara ni aja duduk berubah semua. Itu. Baik. Kalau tidak, ya paling kena ra'i kepada majlis. Ada cara dah kita nak buat apa, kita buat lah itu. Baik. Ni terganggu sebentar. Terganggu dipanggil tashwish. Ganggu sebentar. Apa saya hidup cakap ni? Zakat. Zakatul masyiyah.
zakat peliharaan binatang. Bukan semua binatang dipelihara, itu hanya an'am khas. Maknanya lembu, kerbau, unta, kambing, bing, kibas, semua punya syarat tertentu. Di sana babnya. Beralih pada situ pula zakatus thimar, zakat buah-buahan. Maka zakat buah-buahan dan mazhab kita Syafi'i dikoskan dengan zabib dan tamar je. Sedangkan buahan kita ni banyak. Buah durian lah, tu maksud thimar lah tu. Buah durian, buah dokong lah, duku, lasak, rambutan dan lain-lain banyak buah-buahan pak kita. Tapi mazhab kita Syafi'i ditupunya kepada zabib dan tamar. Itu zakat buahan. Gi pula kepada zakatil hubub, zakat biji-bijian dia panggil. Itulah, iaitu makanan yang mengenyang. Seperti gandum, syair. Tempat kita ni kak padi, beras kan. Lepas tu kacang, segala kacang, apa laginya jagung. Dengan syarat tertentu pula dalam babnya. Kemudian lain pada tu pula zakatut tijarah, bersabit dengan berniaga. Berniaga barang yang halal itu syarat iktibar. Kalau berniaga barang yang haram syarat tak iktibar dimula lagi dah. Pas wajib zakat dah syarat tak wajib. Orang mujur, tak ada mujur aja salah dimula. Dia berniaga tu syarat tak kena dah. Hanya mujur boleh. Nah itu kan. Orang mujur tak wajib zakat. Dah syarat tak, syarat marah dimula dah belum berniaga barang haram tu. Gitulah. Apa itu syarat tak awak kira? Bila nak buat zakat je berjuru, nak menyucikan harta, mudah kerja bagi cemana mula lagi dah. Kata cuci tak menyuci. Kerana zakat arti menyucikan. Menyuci apa? Menyuci yang tinggal lagi. Umpama kita ada 1 juta, maka bila kita cabut 2,500 kan? Dalam 1 juta kan? Jadi hak yang apa dia 700,000 lebih lagi tu suci. Apa dia 900 lebih lagi tu suci. Sebab cabut yang ni. Kalau tak cabut yang ni, hak yang ni masih berlomot dengan yang haram. Seperti kita buat keduri, buat bekwah, panggilkan apa dia kutik dana misalnya. Kita keduri, bolehlah 100,000 masalan. Maka 100,000 ni katanya, boleh yang mana keduri kemarin? Boleh 100,000. Suci dah kau tu? Katanya lagi. Belum suci lagi, tak ada cabut lagi, bayar hutang apa itu ini. Cabut tinggallah 95,000. Tu cuci, itu cuci. Tapi cuba tak cabut yang tu. Semua lain tu pada berlomor dengan yang kotor. Cabut hutang, situ hak ni suci. Begitulah zakat, sebab dia panggil zakat. Qad aflaha man tazakka, sungguhnya beruntunglah orang-orang yang bersungguh-sungguh menyucikan, sama ada menyuci diri, menyuci harta dengan cara zakat. Dan juga zakat makna menyuburkan, nak menyuburkan. Seperti orang tanam apa salak, bila dia buah dah sengaja orang buah setengah-setengah kan, supaya buah dia tu subur. Orang tanam dokong, bila dia buah tu baik dia orang pelah, ditinggal jaga. Bila tangan jaga dia subur. Tu maka zakat. Nampak kita buat di sini, nampak kita kurang. Tak, sebenarnya dia subur ada lagi. Tu mana zakat. Sebab tu kalau orang kerja bagi haram, syarat tak wajib zakat. Jangan kata orang ujur, bukan. Ya syarat mula lagi. Nak cuci pun ya haram mula lagi dah. Gitu. Ni kerja kita hak halal. Kerja kita ni baik, tapi bila kita sapa hak nisab dia, cukup haul dia, jadi Allah Taala wajibkan kena keluar sikit untuk menyucikan yang lagi. Ibaratnya gitu. Itulah. Jadi itu bila daripada situ hasillah pendapatan kita. Sini masalah khilaf lah. Dia panggil zakat apa dia ghulah. Hasillah pendapatan. Lah ni banyak kita dak keluar zakat, dak taklid setengah-setengah kaum. Bagi orang nak syukur nikmat. Tapi kalau kitanya natural mazhab Syafi'i pada asalnya tidak wajib. Tapi kita baca nak syukur nikmat, tak ada masalah. Syukur nikmat dia boleh apa saja. Nak infak cara mana kau jalan kebajikan, masalah syukur nikmat. Tapi dok berasa nak jadi wajib. Boleh juga kita nazar bagi Allah atas aku sekiranya kalau aku hasil pendapat atas sekian, aku nak nak sedekah. Nak sedekah jadi wajib sebab kita nazar. Tapi kita nak amal zakat juga. Taklid kau mengatakan wajib zakat pendapatan. Itu sebagaimana dunia hari ini dia buat amal lagu tu.
Bagi orang dapat pendapat gaji tinggi-tinggi nak jadi syukur nikmat, kita berlaku takkan kata wajib keluar zakat. Tak ada apa. Itu dia nah. Ada lagi? Kita nak sampai jam berapa? Sekarang ni ada 15 minit nak masuk jam 10. Kita nak tunggu sampai 10 ke? Nak tanya situ dulu. Nak tanya lihat demo. Lihat kita tak ada apa. Tu. Jadi sekarang jam pun dah kalau mengikut sini 9.45 minit lebih kurang. Artinya masa yang kita dah berjalan mari tu semoga-moga agaknya dia munasabah lah. Sekadar itu kan. Jadi kalau pergi lagi tu jadi lebih dah daripada pendapatan dah. Lebih daripada pendapatan dah. Susah dah tu nak keluar zakat pun. Itu kan. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dengan taufik hidayah dari Allah dapat kita berkumpul di tempat rumah yang suci sebagaimana masjid ini dikatakan baitum min buyutillah, dipanggil dalam hadis satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Nak rakyat kata idafah litasyrif, nak rakyat kata rumah ini rumah mulia. Hingga Allah Taala apa yang dalam hadis sebut rumah Allah, sebagaimana dipanggil kepada Kaabah, kiblat yang kita dah hadap semaya 4 penjuru alam, dia panggil Baitillah, rumah Allah. Jangan kita silap faham bahawa rumah Allah itu tempat Allah, bukan. Dia panggil nak sana rumah kepada Allah, nak wayak mulianya. Supaya Allah Taala kata uta Nabi sallallahu naqatallahi wa suqayaha, unta Allah, mu jaga molek unta Allah. Gak saya kata ya kau uta Allah. Uta lain bukan uta Allah lah. Tu nak ayat tu idafah litasyrih, nak ayat mulianya uta itu. Sebagai mukjizat Nabi sallallahu tu lalu diidafahkan unta Allah. Begitu juga bila kita pergi ke Mekah. Kita semua pergi ke Mekah, dia panggil apa kita orang hujat ni? Duyufur Rahman. Tetamu Tuhan. Sebab tu bagi orang ada buat menyakiti pada tetamu Tuhan tu salah besar. Para hujat. Bila lagi kita tak pernah pergi haji, pergi nak buat haji, nak tupai kepada orang bawa, tiba-tiba orang bawa nyembuat belok nyembuat apa, salah besar kerana kita buat menyakiti kepada duyuf, tetamu Tuhan ni bukan biasa. Tu nak ayat mulia bagi buat haji, bila ingat ikhlas betul-betul dia panggil tetamu Tuhan. Semua tu nak ayat mulia. Demikianlah alhamdulillah kita boleh duduk di rumah yang mulia, selain pada kita hadir berjamaah, selain pada kita tak apa dia buat tazkirah, juga kita ambil peluang dengan lama sekali untuk mendengarkan mengingatkan beberapa masalah-masalah. Kalau kita belum ingat boleh diingatkan, kalau kita dah ingat boleh menambahkan peringatan. Tak ada sia-sia kan. Dengan sekadar itu saja cukuplah dulu untuk kali ini. Lain kali insya-Allah Subhanahu wa taala sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu.